Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar tingkatan 4 Intan dan juga 4 Baiduri. So hari ini cikgu nak beri arahan kepada kamu untuk melaksanakan projek mini PBD ya, iaitu aktiviti mathematics ya. Setelah kamu menonton video yang saya upload berkaitan dengan topik 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey, dan selepas kamu buat catatan, okey, dan juga ada beberapa latihan yang telah saya uploadkan juga untuk kamu buat sebelum cuti 2 minggu yang lepas. Sepatutnya dah siap ya. Jadi jangan hampakan saya nak kamu siapkan pula PBD. Okey, untuk PBD kali ni, okey, saya nak kamu buat kalau boleh sampai TP5. Saya nak kamu capai sampai TP5 ya. Okey, apakah benda-benda yang saya perlukan bila nak mencapai TP5? Okey. So yang pertama ialah tu dia. Kamu boleh membangun dan menggunakan model bagi situasi kompleks. So situasi tu saya akan berikan kepada kamu. Jadi saya nak kamu bina satu model daripada situasi yang diberi. Okey, hasil daripada pembelajaran unit 5. Okey, yang kedua saya nak kamu dapat mengenal pasti kekangan dalam membuat andaian. Okey, dan mengaplikasi strategi penyelesaian masalah yang sesuai. Okey, saya nak kamu bekerja secara strategik menggunakan kemahiran berfikir dan menakul secara mendalam. Kamu ni dalam satu kumpulan yang terdiri daripada 3 orang. Jadi saya minta kerjasama ya. Tolong support ya untuk menyelesaikan aktiviti PBD ni. Memang ada setengah orang nampak remeh. So bila remeh nanti saya akan bagi markah pun remeh kepada kamu. So kamu kena ingat ya, PBD ini akan dibawa sehingga kamu ke tingkatan 5 SPM. Ya, jadi tolong serius ya. Kalau daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3, TP kau asyik 3 sahaja. So sekarang ni masanya untuk berubah ya. Ini untuk masa SPM nanti. Okey, jadi saya nak kamu juga boleh mengguna pelbagai perwakilan yang sesuai. Okey, serta mempamerkan kefahaman yang betul-betul faham. Bila kamu dah baca, buat nota, kamu dah faham. Jadi kamu bolehlah menyelesaikan situasi kompleks yang saya akan beri nanti. Okey, sambil tu saya akan bagi clue macam mana nak buat supaya nampak lebih kemas lagi mini projek kamu. Okey, dan kamu juga boleh membuat refleksi daripada projek kamu. Apa yang telah kamu pelajari, lepas tu kamu implikasikannya dalam bentuk model. Okey ya. Okey, jadi kamu boleh merumus dan berkomunikasi. Ini adalah laporan terakhir. Alright, kalau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kamu menepati apa yang saya nak, InsyaAllah saya akan bagi kamu TP5 hingga ke TP6. Okey, itu dah kira maksimum. Saya bantu kamu, jadi kamu haruslah bantu teacher juga. Okey, now kita lihat. Alright. Okey, PBD ni ialah projek mini. Okey, iaitu under topik 5, graf berarah dan aplikasi dalam jaringan rangkaian. Okey, saya nak kamu tengok balik nota, fahamkan balik apa tu graf berarah, apa itu rangkaian. Kalau tak faham, memang tak boleh buat. Kalau pemalas pun tak akan boleh buat. Okey, so dalam satu kumpulan pastikan ada 3 orang. Tolong bekerja sama ya. Okey, now kita nak lihat garis panduan. Garis panduan di sini. Okey, yang pertama. Okey, situasi anda dan kumpulan merancang untuk bercuti. Inilah situasi ya, menggunakan jalan darat. Okey, perjalanan bermula dari Melaka dan berakhir di Kelantan. Kota barulah. Dan setiap tempat perlu dilawati sekali sahaja. Perlu dilawati. Maksudnya hanya sekali aja boleh lalu kawasan jalan raya tersebut. Rancangkan perjalanan kumpulan anda supaya perjalanannya mempunyai jarak yang paling optimum.
Okay. Now, yang kedua panduan dia, setiap kumpulan dikhendaki membangunkan dan menggunakan model bagi mana-mana jaringan rangkaian lebuh raya di Malaysia. Right, Okay. Yang seterusnya, model ini hendaklah mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian dan dipersembahkan dalam bentuk permainan maze, M-A-Z-E, menggunakan kreativiti anda. Yang keempat, pembentangan laporan akhir persembahan kumpulan anda dikhendaki membuat refleksi berkaitan perwakilan jaringan rangkaian lebuh raya, iaitu perbandingan, kelebihan dan kekurangan rangkaian pengangkutan yang terlibat. So, rangkaian kamu ialah lebuh raya, itu pengangkutan darat, ya. Okay, next. Okay, kumpulan anda juga perlu menerangkan apakah destinasinya. Okay. Dari satu destinasi ke destinasi yang ada dalam model maze anda. Okay. Nyatakan destinasi tersebut mewakili apa dalam bab rangkaian dalam teori graf. Destinasi itu sebagai simbol apa. Jadi awak kena baca dulu. Tonton dulu video rangkaian tu, faham-fahamkan betul. Dan terangkan apakah jenis graf yang anda gunakan. Ni soalan tadi, mula-mula tadi saya dah bagi tahu arahan dia buat graf apa. Okey, dalam model maze tersebut. Okey, so bagi mereka yang tak tahu, teacher sebut maze, tak tahu apa benda maze tu. Okey, di bawah ni teacher ada tunjuk contoh maze. Nampak tak? Jalan misteri lah kan. Okey, jalan misteri. Okey. Jadi jalan misteri tu, lorong-lorong tu, laluan yang boleh anda lalu tu. Okey, itu adalah laluan yang daripada mula nak start, iaitu daripada Melaka. Lepas tu dia kena jalan-jalan sampailah ke destinasinya, iaitu Kota Baharu, Kelantan. So saya ada bagi dua contoh tu. Contoh yang kedua tu memang menarik lah, tapi jalannya berpusing-pusing kan. Okey, terpulang kepada anda. Okey, jadi anda juga nyatakan jarak dalam rangkaian jaringan tersebut. Persembahan disimpan di dalam YouTube. Okey, now macam ni langkah yang pertama. Anda mesti dapatkan satu tapak. Tapaknya contohnya saya gunakan tapak ni kotak. Sebab dalam ni saya letakkan peta Malaysia, supaya nanti saya letakkan guli, saya akan boleh gerak-gerakkan dia. Jadi guli tu tak akan keluar. Jadi yang garisan-garisan dia tu saya gunakan, bukan saya lah, awak lah, gunakan straw. Supaya straw ni kita tampalkan, dia akan jadi sempadan. Jadi boleh golek-golek lah guli tu. Okey, lalu di tengah-tengah dia sempadan ada dua lah. So tampalkan di dalam kotak ni. Kotak ni pula ada peta Malaysia. Peta Malaysia yang dilengkapi dengan rangkaian jalan raya. Dah bagi tahu dah jawapan dia. Pak, rangkaian jalan raya. Okey, lepas tu kamu buatkan dalam bentuk maze, sebab dia akan lalu-lalu. Ada jalan yang mati, tak akan sampai ke dia punya ending dia kan. Jadi kamu kena pandai lah. Okay, kena pandai lah mencari jalan-jalan dia. Kamu boleh tolakkan guli tu, golek sampai ikut jalan tu, sampai daripada mula sampai akhir. Okay, so dia punya bawah dia tu membelakangi background dia. Saya dah bagi clue ni. Background dia mestilah peta Malaysia. Peta Malaysia yang mempunyai jalan raya. Okey, setiap point, setiap destinasi kamu kena labelkan. Okey, pekan apa yang kamu akan jumpa. Kalau daripada Melaka, ada banyak jalan nak pergi ke Kuala Terengganu, ke Kelantan. Mungkin daripada Melaka kau pergi Senawang. Daripada Senawang pergi Kuala Pilah. Contohnya. Ataupun daripada Melaka kau pergi ke KL, keluar ke Tol Gombak, pergi ke Karak.
Contoh je lah. Ya. Ataupun daripada Melaka nak pergi ke Kelantan ikut mana? Pergi ke Gemas. Pergi ke Muazzam. Kan? Bandar Muazzam. Contohnya lah. Jadi nak dapatkan maklumat tu kau kena cari dalam online. Lagipun setahu saya kamu dah belajar masa tingkatan 2 dulu. Peta di Malaysia. Jaringan jalan raya. Right, okay, so buatkan dalam bentuk. Okay, now lepas tu dah buat tu, kamu terangkanlah daripada panduan ni, ya. Okay, dalam bentuk PowerPoint ke, tunjukkan alat kamu tu, lepas tu buatkan dalam bentuk PowerPoint. Ya. Okay, ini contoh rangkaian. Ini maklumat yang kau boleh dapat. Contohnya kita ada lebuh raya Utara Selatan daripada Johor. Okay, ada lebuh raya apa nama ni? Karak. Ya. Kamu juga akan jumpa lebuh raya Pantai Timur. Mungkin kamu gunakan daripada Melaka pergi ke Seremban ke KL pergi ke Karak. Ya. Ataupun kamu akan gunakan Kuala Lumpur punya highway, tapi start dia from Melaka lah. Ya. Okey, ataupun kamu gunakan apa? Lebuh raya Greek Jeli. Ya, Greek Jeli. Okey, akan sampai juga ke Kelantan. Ya. Okey. Ni ialah lebuh raya Torazak, ya. Mungkin daripada Melaka pergi ke Segamat pergi ke Gambang pergi ke Muazzam pergi ke Kuantan, kan? Kamu kena check yang tu. Kita tak boleh nak tolong yang itu. Ya, ada banyak kita tolong. Right, ya? Okay. So, itu sahaja. Alright, terima kasih. Kalau kamu ada sebarang pertanyaan, tolong SMS teacher pada Telegram teacher kalau tak faham. Okay, kamu boleh gunakan apa-apa pun medium. Alright. Okay, terima kasih semua. Saya harap kamu boleh buat. Tugasan ni saya beri mulai hari ini 14 hari bulan 6 sehingga 21 hari bulan 6. 1 minggu. Simple aja, tak perlu nak susah-susah, tapi saya nak kamu menepati TP5. Okay, kamu ada 3 orang. Ya, jadi kena bahagi-bahagilah tugas tu. Alright, ya. Okay, terima kasih semua. So, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat petang.